Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bersiaran sekali lagi. Sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri. Saya Cikgu Diana akan menyambung tajuk yang seterusnya dalam bab 2, perwakilan data bagi subjek asas sains komputer tingkatan 1. Okay, di mana pada sebelum ni saya dah terangkan berkaitan dengan sistem nombor perduaan. Okey, untuk bab 2 ni kita ada dua tajuk utama, 2.1 sistem nombor perduaan dan 2.2 adalah ukuran data. Okey, sebelum ni saya dah terangkan berkaitan dengan nombor perduaan dan juga nombor perpuluhan. Bagaimana kita nak kenal pasti kedua-dua nombor ini? Kerana kedua-duanya mempunyai perbezaannya yang tersendiri. Okey, pada tajuk 2.12 pula, kita akan masuk kepada penukaran. Okey, sebelum ni kita kenal je. Pada hari ini kita akan buat penukaran. Apabila penukaran, sebut sahaja penukaran, ianya akan melibatkan proses. Okey, saya nak awak dengar betul-betul dan faham betul-betul bagaimana kita nak buat penukaran antara nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, sebelum kita mula, terlebih dahulu saya nak refresh balik apakah yang dimaksudkan dengan nombor perduaan dan apakah yang dimaksudkan dengan nombor perpuluhan. Okey, sebelum ni kita dah belajar. Okey, dan kedua-duanya mempunyai perbezaan yang ketara, di mana nombor perduaan ini melibatkan hanya dua digit nombor sahaja. Okey, dua digit nombor. Manakala nombor perpuluhan pula mempunyai 10 digit nombor. Okey, nombor perduaan, digit yang ada dalam nombor perduaan adalah melibatkan 0 dan juga 1. Ni refresh balik daripada topik 2.1.1. Okey, kemudian nombor perpuluhan pula ada 10 digit, iaitu melibatkan daripada 0 sehingga 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, 9. Okey. Itu perbezaan. Ketara perbezaan dia. 2 digit dan juga 10 digit. Senang je sebenarnya nak ingat. Kalau awak selalu guna, faham, sebut 2 perduaan, 2 digit, 0 dan 1. 10 digit, 0 sehingga 9. Senang je. Okey, kita terus kepada penukaran nombor perduaan kepada perpuluhan. Okey, macam yang telah saya terangkan pada tajuk 2.1.1 sebelum ini, di mana apabila kita sebut nombor perduaan, ianya akan ditulis dengan cara begini. Kalau kuasa kita pergi ke atas kan, 10 kuasa 2. Itu kuasa. Yang ini kita sebut sebagai 10 asas 2. Nombor perduaan 10 asas 2. Okey. Bagaimana kita nak tukar 10 asas 2 ini kepada nombor perpuluhan? Nombor perpuluhan tadi kalau kita tengok ianya melibatkan daripada 0 sehingga 9. Bermaksud dalam proses penukaran ini tak mustahil 10 kuasa 2 ini boleh jadi nombor 6. Okey, boleh jadi nombor
5. Boleh jadi nombor 8. Boleh jadi nombor 9. Itu maksud dia. Sebab kita nak tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. Oh, awal sangat. Okey. Okey, kita padam dulu yang ni. Okey. Untuk nak tukar daripada nombor perduaan kepada nombor perpuluhan ini, kita lakukan secara mudahnya dengan menggunakan konsep jadual. Okey, konsep jadual. Di mana konsep jadual ni ianya akan menyebabkan awak lebih mudah faham. Okey, lebih mudah faham. Kenapa pula dia tak keluar ya? Tadi keluar, sekarang dah tak keluar dah. Okey, kita keluar dulu. Okey. Ini ni. Okey. Kenapa dia tak keluar ni? Okey. Dia nak slide juga. Ialah orang baru belajar. Okey. Okey. Ini adalah untuk penerangan ini saya lebih selesa kalau kita menggunakan jadual. Apabila menggunakan jadual yang berbentuk jadual, awak akan nampak proses dia macam mana. Okey, yang pertama, dekat sini kita akan ada kolom untuk perduaan. Okey, mula-mula kita akan jumpa kolom perduaan. Kemudian seterusnya kita akan pergi kepada pemberat. Kemudian kita akan ada nilai. Kemudian kita akan ada nombor asas 2 ni asas 2. Dan akhir sekali adalah jawapan kita. Okey, bagaimana kita nak buat? Okey, apabila pada kolom, pada row level, pada row perduaan ini, kita akan isikan dengan jumlah nombor perduaan yang kita nak tukar. Kalau dekat sini kita ada 10, iaitu 1 dan juga 0. So kita akan isi pada jadual ni. So macam seperti mana yang awak nampak ni lah. 1 dan juga 0. Pada kolom, kolom yang pertama ni, kolom perduaan ni sebenarnya, ianya adalah bergantung berapa panjang nombor perduaan yang kita nak tukar kepada nombor perpuluhan. Sebagai contoh, okey, kita nak tukar, yang ini kita tukar 10 asas 2 kan. Sebagai contoh, soalan keluar 1, 0, 1, 1, 0, 1. So dekat sini kita ada berapa di sini? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So apabila sebut 6, so kolom ini automatik akan bertambah lagi 4 lah untuk menjadikan dia 6. Okey. So isilah daripada kiri ke kanan. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Dia bergantung sebenarnya. Kalau soalan dia 1, 0 je, 1, 0 je lah. Kalau soalan dia 1, 0, 1, 1, 0, 1, kita tambah. Kalau soalan dia lagi panjang, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Sepanjang itulah jadual yang awak kena buat. Tapi dalam ujian dia tak buatlah panjang-panjang macam tu. Dalam ujian sebenarnya bukan nak tengok panjang-panjang. Dalam ujian kita nak tengok kemahiran dan pemahaman awak tentang tajuk ini. Okey. Okey, seterusnya. Kemudian saya padam semula lah. Saya padam semula.
Padam semula yang ini. Okay, saya padam jadual ni. Okey. Okay, saya terus terangkan Okey, apa pula fungsi pemberat? Okey, pemberat dekat sini saya dah terangkan dekat awak. Pemberat dekat sini adalah kuasa. Kalau kita nombor perduaan iaitu asas 2, so automatik kita akan guna 2 kuasa N. Kalau 10 kuasa N. Okey, kalau 8 kuasa N. Itu maksud dia. Okey, pemberat dekat sini akan bermula dengan 2 kuasa kosong. Semua akan bermula dengan kosong. So dekat sini kita ada 2 kolom. So kita akan bermula dengan 2 kosong dan 2 kuasa 1. Sebab kita ada 2 sahaja iaitu 1 dan juga kosong. Apabila 2 kuasa kosong, kita buat kira jawapan dia adalah 1 dan 2 kuasa 1 jawapan dia adalah 2. Kemudian pada petak nilai awak perlu darabkan kolom perduaan. Okey, saya bulatkan Tolong ambil tahu dan faham. Okey, awak perlu bulatkan kolom perduaan ini dengan kolom pemberat. Sorry. Ini terover pula. Okey. Awak perlu darabkan kolom pemberat dan juga kolom perduaan. 2 ni. Okey, 2 ni awak kena darab. Di mana apabila awak kena darab berdasarkan kepada nilai yang diberi. Kalau nombor perduaan di atasnya adalah kosong, so darabkanlah dengan nilai yang diperolehi daripada 2 kosong jawapan dia 1 ini. So kosong darab dengan 1. Kemudian nombor perduaan yang seterusnya adalah 1 akan didarabkan dengan nilai pemberat dia adalah 2. So, darab je macam biasa. Okey, kalau ikutkan nak senang tengok, senang je sebenarnya. Iaitu dalam kurungan 1 darab dengan 2 dan juga kosong darab dengan 1. Dia macam tu. Okey. Apabila 1 darab dengan 2 sama dengan 2, kosong darab dengan 1 sama dengan kosong. Okey. Ini adalah nilai lah. Hasil yang kita darab pada kolom nilai itu. Dan daripada nombor asas 2 ini, iaitu kolom yang keempat, kita akan tambah kedua-dua ni. Di mana 2 tambah kosong. Okey. Dan apabila kita tambah, jawapan yang akan kita dapat adalah 2. Senang je kalau awak faham kaedah bagaimana untuk mendapatkan jawapan mengikut step yang saya terangkan, awak akan boleh jawab soalan ni. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu 101. Ini paparan penuh ni. 101. Okey, dia terus papar dekat awak. Sekali dengan cara jawab dia. Macam yang saya dah terangkan tadilah. Mengikut kolom. Kalau buat jadual ni memang cepat awak faham. Mengikut kolom ni lah. Awak akan cepat. Awak akan lebih cepat faham. Okey. Macam yang tadi kita buat, yang ini ada 3 digit. Tadi 2 digit je. Iaitu 10. Sekarang kita ada 101. So isilah dalam kolom perduaan ni, isilah 101. Kemudian kita darabkan dengan pemberat. Kita buatkan pemberat dia, iaitu 2 bermula daripada 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2.
Okay, kemudian dapatkan hasil dia, ini hasil dia 2 kosong sama dengan 1, 2 kosong 1 sama dengan 2 ni, dan 2 kosong 2 sama dengan 4. Kemudian daripada dalam petak nilai, daripada kolom perduaan akan didarabkan dengan pemberat kita, iaitu 1 darab dengan 1, kosong darab dengan 2, dan 1 darab dengan 4. So hasilnya adalah 4, kosong, 1. Kemudian kita tambah 4 tambah kosong tambah 1, dan kita dapatlah hasilnya sama dengan 5. Ataupun kaedah yang sama sebenarnya, ini ada pembetulan sedikit. Okey, kat sini ada pembetulan sedikit. Ni sebenarnya salah ni. Okey, saya nak buat pembetulan di sini. Ini sebenarnya awak jangan ikut. Ini salah ni. Dia tak ada yang ni. Sorry. Okey, ini salah. Ini daripada buku juga Ini salah ni. Okey, sepatutnya dekat sini adalah bukan 1 darab 2. Dia adalah kosong darab dengan 2. So dekat sini dia akan jadi 1 darab dengan 4 adalah 4, tambah dengan kosong darab dengan 2 sama dengan kosong, dan tambah dengan 1. Sepatutnya dia akan jadi 4 tambah kosong tambah 1, dan jawapan dia adalah 5. Kadang-kadang buku pun boleh salah. Jadi kita kena faham. Kalau kita faham, buku pun kita boleh betulkan. Kalau buku salah lah. Kalau kita tak tahu, kita belajar tapi tak faham, kita tak akan tahu benda ni. Kita tak akan tahu akan adanya kesilapan. Okey. Seterusnya, okey. Kita try buat latihan, iaitu dengan menukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perpuluhan. Okey, macam tadi, kita buat ikut jadual lah. Kita guna jadual je, senang. Okey, kita buat jadual dahulu. Saya tak buatlah ni. Saya ingat ikut kolom sahaja. Kita buat ikut kolom sahaja. Okey, kita terus je. Kita tak ada nak tulis. So, ada berapa row tadi? Sekejap, saya kena tengok balik. Ada berapa row kita tadi? Ada 5 kan? Tak apa. Kita slow-slow ya. Okay, 1. Dekat sini kita ada 4 digit. Okey, daripada belakang 0, 1. Sorry. Allahuakbar. Okey, sorry. Terkurang 1 pula. Okey, 4. Okey. Jawapan akhir sekali. Okey. Kita ada 0, 1, 0, 1. Okey, seterusnya kita akan isi pemberat. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, 2 didarab 3 kali. Okey, kemudian darablah. Daripada yang petak yang pertama ini akan didarabkan dengan petak ini. So, 0 darab 1. Kemudian 1 darab 2. Kemudian 0 darab 4. Kemudian 1 darab 8. So, hasil dia 1 darab 8, 8. 0 darab 4, 0. 1 darab 2, 2. 0 darab 1, 0. So, dekat sini kita tambahlah. 8 tambah 0 tambah 2
tambah kosong. So, hasil yang akan kita jumpa adalah 8 tambah kosong 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah kosong adalah 10. So, jawapan yang kita cari adalah 10 asas 10. Kita tengok jawapan. Betul tak? Tengok jawapan dia ni. Okay, saya highlight jawapan dia. Okay, saya highlight jawapan dia ni. Sama je sebenarnya. Cuma saya over lah kat sini. Saya nak awak faham. Asalkan awak faham kaedah, awak boleh nampak. Okay. So, kalau kita padam, jawapannya kita tak padam jawapan lah. Okay, kita padam yang bahagian atas ni saja supaya nak nampak jawapan dia. Sama je sebenarnya. 8, awak tengok kat sini. Ini jawapan saya kan. Okay, 8 tambah kosong tambah 2 tambah kosong. Jawapan dia adalah 10. Okay. Ini latihan. Ini lagi panjang. Lagi panjang. So, kalau boleh, saya nak awak buat. Walaupun sebenarnya kalau saya slide seterusnya memang ada jawapan lah. Okay. Kita try buat yang ini. Yang ini. Okay, kita apa. Awak tengok yang ni dulu. Okay, saya akan buat pengiraan untuk latihan yang seterusnya. Ini sama je. Macam yang saya cakap. Semakin panjang nombor soalan, semakin panjanglah kolom yang awak kena buat. Ni, kolom ni. Bergantung kepada nombor soalan. Bergantung kepada nombor asas 2 yang diberi. Tapi dalam ujian saya jaranglah buat panjang-panjang macam ni. Paling kurang pun 7, 6. Supaya nak jimatkan ruang. Sebab saya memang akan sediakan jadual begini. Supaya awak boleh ingat proses bagaimana kita menjawab untuk penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Proses dia sama je, pengiraan melalui pemberat, kemudian kita masukkan nilai, kemudian kita darabkan nilai hasil nilai tersebut, kemudian kita tambah dan ini adalah jawapan dia. Kenapa jawapan dia 10? Ya Allah. Salah ni. Jawapan dia adalah 1, 8, 6. Mana mungkin 128 tambah 0 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 jadi 10. Salah jawapan ni. Awak tengok. Ni silap buku. Kita tak tahu kesilapan. Saya pun tak perasan kesilapan ni. Saya sini baru nampak. Okay. Jawapan dia adalah 186. Okay. Kita try buat yang ini. Okay. 001100. Macam yang saya cakap, kita mulakan daripada belakang. Okay. 0. Tak nampak. Tak nampak. Kita mulakan daripada mana pen yang mana nampak. Kita mulakan daripada belakang. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Kemudian kita isi pemberat dia, iaitu 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okey. Okey, betul 2 kuasa 5. Okey, kemudian seterusnya 2 kuasa 0 kita jawab dahulu yang ini. 2 kuasa 0 jawapan dia adalah 1. 2 kuasa 1 jawapan dia 2. 2 kuasa 2 jawapan dia 4. 2 kuasa 3 jawapan dia 8. 2 kuasa 4 jawapan dia 16. 2 kuasa 5 jawapan dia 32. Okey, nilai apa yang akan kita isi pada kolom nilai samalah, iaitu kita akan darabkan 0 darab dengan 1, 0 darab dengan 2, 1 akan didarabkan dengan 4, 1 akan didarabkan dengan 8,
kosong akan didarabkan dengan 16 dan kosong akan didarabkan dengan 32. Okay. So, dalam kolom yang seterusnya iaitu asas 2 itu kita isi terus jawapan. Kosong darab 32, kosong. Kosong darab 16, kosong. 1 darab 8, 8. 1 darab 4, 4. Kosong darab 2, kosong. Kosong darab 1, kosong. Okay. So, jawapan yang kita akan jumpa adalah kosong tambah kosong tambah 8 tambah 4 tambah kosong tambah kosong. So, jawapan yang akan kita jumpa adalah 0, 0, 8, 4, 0, 0. Kita tambah, 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 tambah. Jawapan dia adalah 12. Betul tak? Nak semak jawapan? Kita slide sebelah. Okey, ni soalan latihan. Kita jawab tadi soalan yang pertama ni lah. Soalan pertama saya bagi contoh ni tadi. Kalau awak tengok balik. Ni soalan yang pertama. 00, 1100. Okey, 0010. Dan jawapan dia adalah 12 asas 10. So, sama. 12 asas 10. Okey. So, untuk latihan, saya nak awak buat soalan B, soalan C dan juga soalan D. Buat dengan menggunakan jadual yang saya dah ajar supaya mudah awak boleh semak. Awak boleh semak sendiri jawapan awak tu betul ataupun salah. Kemudian awak boleh nampak dekat mana silap dia dan senang juga untuk saya kenal pasti dekat mana kelemahan awak. Okay, so tolong jawab untuk soalan B, C dan juga D. Sekiranya awak tak faham, tolong tengok balik video ini, ulang daripada step yang pertama kita buat sampailah awak boleh jumpa jawapan awak. Okey, awak boleh jumpa jawapan awak. Okey, saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Sampai kita bertemu kembali pada tajuk yang seterusnya, iaitu penukaran nombor perpuluhan kepada perduaan. Tadi kita tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Yang ini terbalik. Perpuluhan kepada perduaan. Okey. 2.12 tadi iaitu nombor perduaan kepada perpuluhan. 2.13 kita pergi kepada perpuluhan kepada perduaan. Itu saya akan buat video yang seterusnya. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.